Hikam. Jadi sesamalah kita dengan apa yang akan disampaikan. Semoga kita mendapat rahmat dan keberkatan kepada ilmu yang akan kita dengar. Jadi saya serahkan di sini yang mulia Ustaz Tuan Guru untuk memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Telah berkata pengarang Al-Hikam bagi Al-Alim Al-Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari rahimahullah. Kita sampai pada kuliah hikmahnya yang ke-14 daripada kitab Al-Hikam ini. Kuliahnya yang ke-14, iaitu hikmah yang ke-14, di mana Syekh berkata Al-Kaunu kulluhu zulmatun wa innama anaruhu zuhurul haqqi fihi faman ra'a al-kauna wa lam yashhadhu fihi aw 'indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwari wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil asari. Al-kaun artinya alam. Ini al-kaun artinya al-kainat, segala yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala semuanya diistilahkan sebagai al-kaun, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini al-kaun, yakni al-kainat, yakni al-makhluqat, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni yang selain daripada Allah diistilahkan sebagai al-kaun, juga diistilahkan sebagai alam. Ya. Al-kaun juga diistilahkan sebagai alam. Ini segala yang selain daripada Allah semuanya adalah al-kaun ataupun al-alam. Ya. Jadi segala sesuatu yang selain Allah asalnya tiada, adam. Ya. Segala sesuatu yang selain daripada Allah berasal daripada adamul wujud. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat wajibul wujud. Ini wajib ada sebelum wujudnya segala sesuatu yang diciptakan, yang diwujudkan oleh Allah. Ya. Arash, kursi, langit, bumi, segala sesuatu makhluk yang diciptakan oleh Allah, semuanya adalah
kewujudan yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diistilahkan sebagai al-kaun. Ya, yang bermula daripada tiada. Jadi sesuatu yang bersifat tiada atau adamul wujud itu adalah dikaitkan dengan kegelapan, zulmat. Ini sebelum sesuatu itu ada, dia adalah di dalam kegelapan, tidak wujud. Ya. Jadi yang dimasukkan dengan kegelapan adam itu adalah kegelapan tidak ada, itu kegelapan tiada kewujudan. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala adalah nur. Kerana Allah Subhanahu wa taala adalah zat wajibul wujud, dan kewujudan itu adalah cahaya yang menerangi. Syekh mengatakan al-kaunu kulluhu zulmatun. Alam itu secara keseluruhannya adalah kegelapan, zulmat, kerana ia berasal daripada adamul wujud. Ia adalah sesuatu yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tiada kepada ada. Wa innama anaruhu zuhurul haqqi fihi. Alam itu keseluruhannya adalah dalam kegelapan, dan sesungguhnya apa yang menerangi alam ini adalah kewujudan al-haq, itu kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Terzahirnya segala penzahiran al-haq, itulah yang menerangi alam ini. Wa innama anaruhu zuhurul haq fi. Ini yang menerangi alam ini, yang menerangi segala kaun ini adalah apabila kita nampak Allah Subhanahu wa taala padanya. Ya, jadi macam mana kita nak nampak Allah Subhanahu wa taala dalam makhluk, dalam penciptaan alam ini? Jadi ini yang diterangkan. Faman ra'a al-kauna, barang siapa yang melihat kepada alam ini, yakni al-kaun itu alam. Barang siapa yang melihat kepada alam ini, walam yashhaduhu fihi, tetapi dia tidak menyaksikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala pada segala penciptaan-penciptaan di langit dan di bumi itu, au indahu, atau di sisi alam itu, au qablahu, ataupun sebelum wujudnya alam itu, au ba'dahu, atau sesudah diwujudkan alam itu, faqad a'wazahu wujudul anwari, maka sesungguhnya kewujudan nur-nur penzahiran al-haq itu telah menyilaukan pandangan mata hatinya, sehingga dia tidak dapat melihat al-haq, dia hanya melihat al-kaun. Ya. Faman ra'al kauna wa lam yashhaduhu fihi, barang siapa yang melihat kepada alam tetapi tidak menyaksikan Allah pada penciptaan-penciptaan yang di langit maupun yang di bumi, au indahu, atau pada sisi penciptaan itu dia tak nampak Allah yang mengaturkan segala yang di langit dan di bumi, atau sebelum penciptaan itu, ini sebelum makhluk itu diwujudkan, siapakah yang mewujudkannya, au ba'dahu, atau sesudah alam itu diwujudkan, siapakah yang meneruskan kesinambungan penghidupan dia, hayat sesuatu makhluk yang diciptakannya itu. Faqad a'wazahu, sesungguhnya dia telah disilaukan oleh apa? Oleh kewujudan nur-nur al-haq tadi. Dia hanya memandang nur, tetapi dia tidak nampak kepada zat yang mempunyai nur itu. Wa hujibat anhu syumusul ma'arifi, dan terhijab darinya mentari-mentari atau surya-surya ma'rifat, cahaya-cahaya ma'rifat. Kerana apa terhijab darinya? Disebabkan tebalnya
kabus-kabus atau awan-awan kesan-kesan penzahiran al-haq tadi. Jadi dalam hikmah ini Syekh mengibaratkan alam itu dengan kegelapan, zulman. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah nur. Allahu nurus samawati wal ard. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu nurus samawati wal ard. Masal nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbah fi zujajah. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah nur yang meliputi langit dan bumi. Jadi alam semesta yang mulanya tidak ada, berasal daripada tiada, ya, diistilahkan sebagai adam. Jadi ianya dikaitkan dengan kegelapan, zulman. Sedang yang menzahirkannya, jadi yang menzahirkan alam ini sehingga berupa kepada keadaannya yang nyata, yang wujud hanya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala padanya. Ini dengan kekuasaan, dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala dan dengan iradatnya Allah Subhanahu wa taala nak menzahirkan kewujudan sesuatu makhluknya itu semuanya dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itu sesiapa yang melihat kepada alam ini, sesuatu daripada kewujudan yang ada di alam ini, kemudian tidak terlihat olehnya kebesaran ilahi, yakni tidak dia perhatikan tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala di sebalik segala kewujudan-kewujudan kainat ini, maka ianya disebabkan apa? Pandangannya telah disilaukan oleh penciptaan-penciptaan itu tadi. Kesan-kesan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini asar kesan-kesan penciptaan Allah Subhanahu wa taala tadi menyebabkan dia terhijab daripada memandang kepada ilahi. Ini dia tidak melihat kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada makhluk ini disebabkan kecenderungan pandangannya melihat kepada al-kaun tanpa memikirkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita dihiaskan dengan berbagai-bagai keindahan yang ada pada kainat ini, kecantikan, kelebihan, sehingga kita terlupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang menguasai dan yang mengaturkan segala kewujudan-kewujudan alam. Yang ini berarti dia telah disilaukan oleh cahaya sehingga dia tidak dapat melihat kepada pencipta. Cahaya Allah Subhanahu wa taala tu yang meliputi segala penciptaannya di langit dan di bumi itu menyebabkan dia tidak melihat kepada zat hakiki, tidak melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan kalau kita ibaratkan, kalau kita melihat cahaya yang kuat, ya. Kalau kita nampak satu cahaya yang kuat seperti cahaya matahari itu, ya, tanpa kita melihat kepada
sumber cahaya itu, ya, ataupun kita melihat kepada kesan daripada cahaya matahari yang menerangi alam ni sehingga kita nampak bukit, bukau, gunung, ganang, ya, pokok-pokok, ya, tumbuh-tumbuhan, segala sesuatu dapat kita lihat disebabkan apa? Adanya cahaya yang menerangi di atas muka alam ni. Ya. Tetapi apabila kita melihat hanya kepada makhluk-makhluk yang diciptakan itu tanpa kita menyaksikan kepada yang pemberi cahaya itu, maka disitulah menyebabkan kegelapan, zulmat. Ya, kita tidak dapat melihat kepada al-haq, terhijab pandangan kita daripada terhasilnya ma'rifat, pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan tebalnya awan-awan kainat ini, ya, menyelubungi pandangan mata hati kita sehingga kita tidak dapat musyahadah, menyaksikan kepada kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Faman ra'al kauna, barang siapa yang melihat kepada makhluk walam yashhadhu fihi, tetapi dia tidak menyaksikan. Di sini ada dua istilah yang digunakan, satu ra'a dan satu lagi ashhad, ya, itu syahida, yashhadu. Ra'a ni dengan pandangan mata, biji mata gitu, ya. Mana kita melihat dengan pandangan mata kita. Walam yashhadhu fihi, dan dia tidak menyaksikan. Ini musyahadah. Musyahadah ini melibatkan pandangan mata hati. Ini barang siapa yang melihat kepada makhluk ini hanya dengan menggunakan mata kepala semata-mata tanpa melihat dengan pandangan mata hati, maka dia tidak akan dapat melihat kudrat ilahi. Dia tidak akan nampak Allah Subhanahu Wa Taala pada penciptaan alam ini, ya. Maka di situ hatinya akan terus zulmat, terhijab daripada memandang kepada kebesaran ilahi. Tetapi sebaliknya, jikalau seseorang yang memandang kepada kainat ini kainat ini diistilahkan juga sebagai kasrat. Sebab kainat ini banyak, ya. Allah Subhanahu Wa Taala satu, ya. Allah wahdah, ya. Ada orang yang memandang kepada yang banyak ini, tetapi dia tidak melihat kepada yang satu, yang menciptakan yang banyak itu. Maka itu yang menyebabkannya tidak dapat terhasil makrifat di dalam hatinya, melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pandangannya hanya terkesan dengan makhluk-makhluk yang diciptakan. Dia nampak kebesaran gunung ganang, bukit bukau, ya, dia nampak kebesaran langit, dia nampak kebesaran apa yang ada di bumi. Tetapi dia tidak melihat kepada kebesaran pencipta yang menciptakan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi pandangan mata hatinya itu telah disilaukan oleh kewujudan cahaya-cahaya penciptaan ini, ya. Jadi pandangan mata terkesan dengan kehebatan-kehebatan, keindahan yang ada pada makhluk-makhluk yang diciptakan itu, sehingga dia tidak dapat melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta hakiki. Ini terhijab pandangan mata hatinya daripada terhasil makrifat, pengenalan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan kesan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala yang menyelubungi seluruh langit dan bumi ini. Jadi kerana itu, dalam kita melihat segala makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, adalah untuk kita menghasilkan keyakinan kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kita melihat makhluk ini, hendaklah kita musyahadah juga kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, memerhatikan dengan nazar. Ini pandangan yang disertakan dengan pemikiran. Siapakah yang menciptakan, ya? Siapakah yang mengaturkan?
Siapakah yang menyempurnakan segala penciptaan ini? Jadi apabila kita renungkan perkara itu sedalam-dalamnya, ianya akan mengembalikan keyakinan kita kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Qadir, ya, yang berkuasa atas segala sesuatu. Al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anaruhu zuhurul haqq fi. Ini bermula kaun itu sekaliannya adalah kelam. Ya. Ini makhluk ini pada asalnya dalam keadaan zulmat. Yang menerangi segala penciptaan alam ini adalah penzahiran hak Ta'ala di dalamnya. Yakni makhluk itu berasal daripada adamul wujud, ya. Jadi alam ini semuanya kelam, hanya yang meneranginya ialah penzahiran al-haq di dalamnya, yakni daripada keadaan kelam, ini ketiadaan wujud itu menuju kepada wujud itu, ya, ianya menzahirkan cahaya nur. Maka alam ini dengan melihat kepada zatnya kesemuanya kelam kerana ia tiada semata-mata, yakni adam mahal. Dan tiada itu kelam pada masa yang lalu, pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang. Yakni walaupun makhluk itu telah masuk kepada alam wujud, ya, daripada adam wujud masuk kepada wujud, ianya tetap dalam zulmat, kegelapan. Kerana apabila kita merenungkan, melihat kepada makhluk tanpa melihat kepada Allah, ianya tetap akan menggelapkan pandangan mata hati kita. Kerana itu yang dimaksudkan, ya, makhluk al-kaun itu semuanya dalam keadaan zulmat. Baik pada masa lalu pun dia dalam keadaan gelap sebelum dia wujud, ya. Dalam keadaan hal dan mustaqbil pun dia sentiasa dalam keadaan zulmat. Kerana apabila kita merenung, melihat kepada makhluk al-kaun semata-mata tanpa melihat kepada Allah, ianya akan menggelapkan hati kita daripada melihat makrifat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan kelam itu tiada dapat menunjukkan dengannya, maka lazimlah ditinggalkan. Kerana itu kita perlu, ya, dalam orang yang nak menuju kepada Allah ni, dia perlu mengosongkan hatinya daripada segala ta'aluk ingatan kepada makhluk, ya. Kerana makhluk itu apabila dia melintas, dia khatrah dalam hati pun, ianya akan menghasilkan zulmat, ya. Apabila kita mengingati Allah, itulah yang akan menghasilkan nur. Dengan demikian itu tiada lagi berhajat kepada amalan dan lainnya, ya. Ini apabila kita dapat menghindarkan ingatan kita daripada bertawajuh kepada makhluk, kita tumpukan ingatan kita, pandangan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang akan menghasilkan ma'rifat, ya, cahaya ma'rifat kepada Allah. Jadi apakah itu alam? Kata Syekh Al-Hijazi radhiyallahu anhu, berkata alam itu adalah perkara yang dikatakan ada, cuma adanya itu adalah zulmat, kelam, ya. Maka kami katakan alam itu ada dua bahagian. Ada kalanya zahir yang dapat dirasakan, dan ada kalanya batin yang maknawi. Yakni segala yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang terzahir dan ada yang tidak terzahir, ya. Hanya dapat diketahui dengan secara batin maknawi, ya. Ada kewujudan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu zahir, ya, nyata, dapat kita rasa, dapat kita lihat, ya, dapat kita ketahui. Ada juga alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah secara batin dan maknawi, yang tak dapat kita lihat, ya. Jadi apabila kedua-dua itu, apabila engkau pandang kepadanya, iaitu apabila kita memandang kepada alam itu, tak kiralah alam yang zahir ke alam yang batin ke, selagi dia alam, dia adalah selain Allah. Kedua-dua itu apabila engkau pandang kepadanya dari segi zatnya, maka ia menjadi kelam, dia akan menjadi zulmat, tak nampak Allah, ya. Dan engkau terdinding dengannya daripada pencipta. Sebab apa? Kita tumpu pandangan kita kepada alam. Tak kira lah alam zahir ke, alam batin ke,
banyak orang suka masuk alam batin sekarang ni, dia suka masuk alam jin lah, ya. Masuk alam jin, nampak jin lah, tak nampak Allah. Dan apabila engkau pandang kepadanya dengan mata fikiran, engkau dapat lihat nyatanya kudrat Tuhanmu dalamnya dengan kemuliaannya. Ini apabila kita memandang makhluk, tapi di samping pandangan kita kepada makhluk itu, kita sertakan dengan syuhud, musyahadah, dengan nazar, dengan fikir, ya, untuk kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala padanya, atau di sisinya, atau sebelumnya, atau sesudahnya, barulah akan terhasil cahaya makrifat. Nampak kita Allah, ya, pada sekalian penciptaan makhluk ni, barulah alam ini dapat menjadi asar, kesan untuk kita melihat kebesaran-kebesaran Allah. Kalau tidak, kita hanya melihat alam tu, tenggelam dalam alam, tak nampak Allah, ya. Dan apabila engkau pandang kepadanya dengan mata fikiran, engkau dapat lihat nyatanya kudrat Tuhanmu dalamnya dengan kemuliaan, kebesaran dan kudratnya. Maka ia menjadi cermin bagimu. Jadi alam ini akan menjadi cermin dan untuk kita tengok aja alam, nampak Allah. Tengok dinding, nampak Allah. Tengok pokok, nampak Allah. Tengok langit, nampak Allah. Fana, semuanya Allah, nampak Allah. Tapi nak mengalami ahwal-ahwal itu perlukan bimbingan, ya? Bukan bila kita tengok nampak Allah. Dia perlu latihan, ya. Tengok dulu bagaimana kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan, mematikan, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengaturkan siang malam, ya, bulan, bintang, matahari, ya. Semuanya dalam pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ada di langit pun Allah yang aturkan, apa yang ada di bumi pun Allah aturkan, ya. Baru kita nampak, ya, segala af'al Allah. Bagaimana Allah aturkan rezeki kita setiap hari. Kita tengok, perhatikan macam mana hari ni, usaha rezeki aku hari ni macam mana. Kita tengok, daripada pagi. Kena perhatilah. Kalau tak perhati, duk buat kerja hari kita tak nampak Allah. Kena tengok, tiba-tiba orang ketuk-ketuk, Assalamualaikum, dia ada orang bagi hadiah, dia makan. Kadang-kadang macam tu. Kadang-kadang orang panggil, hello, ni ada kerja sikit, tolong buat kerja ni. Itu rezeki Allah, nak bagi rezeki lah tu. Baru kita nampak, Allah aturkan, Allah campakkan dalam hati si fulan tu, nak panggil aku juga tolong buat kerja tu. Orang lain pun ada juga. Baru kita nampak Allah. Kalau tidak, nampak makhluk lah. Pakcik tu panggil aku pergi buat kerja. Jadi baru kita nampak apabila kita melihat dengan pandangan yang disertai dengan fikiran, nazar, ya, dengan syuhud, dengan mata hati, maka alam ini akan menjadi cermin bagimu dan engkau lihat di dalamnya segala asar, semua nampak bagaimana Allah mengaturkan, ya, kesan-kesan, ya, af'al Allah Ta'ala tadi atas diri kita. Apabila engkau melihat asar, tapi apabila kita hanya melihat kepada asar saja, kesan-kesan saja, ya, tanpa kita melihat kepada Allah, maka itu tidak akan menghasilkan ma'rifat, ya. Apabila engkau melihat asar, maka hilanglah kelam. Ini apabila kita melihat asar dengan nazar, bahawa segala ini adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hilanglah kelam, hijab yang tebal, dan teranglah segala nur. Faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi, barang siapa yang melihat kepada al-kaun, alam ini, makhluk ini, dan tidak menyaksikan Allah padanya, di dalamnya, au indahu, atau di sisinya, au qablahu, atau sebelum, au ba'dahu, atau sesudahnya, faqad a'wazahu wujudul anwari, maka sesungguhnya kewujudan nur-nur asar tadi telah menyilaukan pandangan matanya, ya. Maka sesiapa yang melihat alam ini sedangkan dia tiada terpandang Al-Haq Ta'ala di dalamnya, atau kepadanya, atau sebelumnya, atau kemudiannya, maka ia disilaukan oleh adanya segala nur yang membukakan segala hakikat nur, ya. Dia ada nur dan ada hakikat nur. Jadi nur yang kita lihat ni adalah apa yang menjadi kesan daripada hakikat nur tadi, ya.
Macam kita tengok apa yang ada atas muka bumi ni, bila siang hari disebabkan ada matahari, kita nampak cahaya yang terlimpah ke atas kainat. Tapi kalau kita hanya melihat cahaya yang terlimpah ke atas kainat tanpa kita melihat kepada sumber hakiki, kita tak nampaklah matahari itu. Kita hanya nampak cahaya matahari. Itu ibaratnya. Yakni sesiapa yang melihat alam ini, ia gagal memandang Allah Ta'ala dalam alam ini, yang menjadikan dan yang memerintahkan, yang mengaturkan, sehingga dia mengetahui segala perbuatannya itu dalam segala perbuatan Allah. Maka tiada sah pegangannya atas segala perbuatannya. Ini kalau kita pandang makhluk ni, dalam masa yang sama kita gagal memandang Allah Ta'ala yang berkuasa ke atas sekalian makhluk ini, maka tiada sah pegangannya atas segala perbuatannya. Atau ia gagal memandang Allah Ta'ala pada alam ini yang mewajibkan ke atasnya mengasihi hingga menjadi kebiasaan pada segala bahagian dalam segala hak Tuhannya, dalam keadaan syukur dan kehambaan baginya, maka ia masih tidak meninggalkan syahwat. Ini kita gagal memandang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga menghadirkan rasa syukur dan rasa kehambaan, maka bermakna kita ni masih dibelenggu oleh kejahatan hawa nafsu dan syahwat kita. Sehingga kita dah tak nampak Allah, bersyukur pun tak nak, tunaikan kehambaan pun tak nak, ikut je segala hawa kehendak hawa nafsu dan syahwatnya. Ya, itu lagi teruk. Ya. Atau ia gagal memandang Allah Ta'ala sebelumnya yang mendahuluinya dalam wujud, kerana dia yang menjadikannya, kerana wujudnya itu wajib bagi zatnya, bukan bagi yang lainnya. Atau ia gagal memandang Allah Ta'ala selepasnya, seperti dipandang kekalnya selepas fana alam ini, kerana dia yang menjadikan tiap-tiap sesuatu dan dia yang memilikinya. Jadi dalam kita melihat kepada alam ini, kita perlu sertakan dengan musyahadah, memandang kepada kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak melihat zat Allah Ta'ala tak boleh dengan mata kepala kita. Dengan mata kepala kita tak boleh melihat Allah, tapi dengan mata hati boleh. Mana dengan kita memandang kepada kainat ini, dengan mata hati kita dapat menyaksikan kekuasaan Allah, kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ilmu Allah, ya, kehendak Allah, iradat Allah. Ya, kalau tanpa kehendak dia, tak ada apa benda pun berlaku. Ya, melainkan dengan kehendak dia, iradat dia, dengan izin dia. Jalan tilikan dan mengambil dalil bagi ahli suluk ni ada beberapa peringkat. Ya, dan yang 4 perkara ini adalah jalan tilikan. Ya, dalam kita memerhatikan kepada makhluk ni. Ya, nak kata kita tak nak pandang makhluk tak boleh juga. Sebab hari-hari mata kita celik mata dia dah nampak al-kaun, nampak macam-macam makhluk. Ya. Jadi dalam kita memandang kepada al-kaun ini, menilik kepada al-kaun ini, memandang kepada makhluk ini, ada beberapa kategori khasnya bagi orang-orang yang menempuh perjalanan tariqat, ya, ahli suluk. Bagi sekalian ahli tariq, ahli suluk, ya, sebab ahli suluk ni mereka nak melihat kepada Allah. Dia bukannya nak memandang al-kaun semata-mata. Orang awam dia nak pandang al-kaun, dia tak nak pandang Allah pun tak apa. Ya. Tapi kalau macam kita yang mengaji, ya, nak mengambil jalan menuju makrifat kepada Allah, dah masuk dalam golongan kategori ahli suluk, ya, dah jadi murid, nak menjadi salik, ya, nak menempuh perjalanan tarikat, jadi ahli tariq, maka dalam dia menilik kepada al-kaun ini ada beberapa peringkat kategori. Ya. Yang pertama, ia mengambil dalil pada alam hingga dilihatnya bahawa tiada pada alam itu melainkan yang mempunyai alam. Jadi dia melihat kepada alam, dia melihat kepada makhluk. Ya. Ia mengambil dalil pada alam hingga dilihatnya bahawa tiada pada alam itu melainkan yang mempunyai alam. Itu melihat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ia mula-mula dia melihat kepada makhluk, daripada perlihatannya kepada al-kaun, iaitu makhluk ni, maka dia nampak tak ada pada alam itu melainkan kekuasaan pencipta yang memiliki alam itu. Ya. Baru dia nampak Allah. Jadi dia melihat kepada makhluk itu. Ya.
Kemudian yang kedua, ia menilik kepada hakikat tiada wujud bagi alam ini sebelum wujudnya. Dengan difikir dan ditilik, maka diketahui dan ditahkikkannya bahawa sebelum wujudnya kepada yang dijadikannya wujud. Yang demikian adalah dalil atas yang satu yang menjadikan. Jadi dalam dia melihat, merenung, ya, dia melihat alam ini, dia melihat dengan pandangan macam mana? Dia melihat alam ini asalnya tak ada. Ya, siapa yang menjadikannya ada? Bila persoalan itu timbul, maka dia nampak Allah lah yang kuasa menjadikannya kepada wujud. Daripada adam wujud menuju kepada wujud. Takkan dia nak akan wujud sendiri-sendiri, melainkan ada yang yang mengijadkannya, yang menjadikannya, ya. Maka dia nampaklah akan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala itu yang menciptakan, yang mewujudkan. Yang ketiganya ialah ia tiada memandang kepada alam dan tiada diketahui ijadnya, tetapi ia mengambil dalil atas alam ini dengan penciptanya. Dan ini terkadang Al-Haq Ta'ala menunjukkannya dengan dia atasnya. Ini dia tidak memandang kepada alam, ya, dan tiada diketahui ijadnya, tetapi ia mengambil dalil atas alam ini dengan penciptanya. Ini dia mengambil dalil bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang berkuasa untuk menciptakan segala sesuatu, ya. Pandangannya terus tertumpu kepada Al-Haq Ta'ala, ya. Dan yang keempat adalah orang yang mana apabila ia fana dari tilikan dan khabar, maka fana baginya itu adalah keadaan tilikan. Jadi dia berhasil mencapai kepada maqam fana itu apabila dia sudah menilik, melihat, merenung, ya. Ia fana dari tilikan dan khabar. Ini dengan pemerhatiannya, dengan penyaksiannya, ya, disertai dengan penglihatan mata zahirnya, disertai dengan pandangan mata hatinya, maka terhasil fana baginya, ya. Maka fana baginya itu adalah keadaan tilikan disebabkan dia merenung, dia muraqabah, ya. Kerana tatkala fana yang tiada, maka kekal yang tiada didahului oleh tiada. Jadi keempat-empat kategori tadi itu ada nama yang diistilahkan bagi mereka. Bagi yang awal itu dikategorikannya sebagai golongan mujtahid mujahadah, ya. Ini dia bermujahadah, dia melihat kepada alam ini sehingga terhasillah kepadanya musyahadah, melihat bahawa tiada yang menciptakan alam ini melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang mempunyai alam ini. Maka itu adalah kategori mujtahid mujahadah. Ini dengan mujahadah nafs dia, ya, dan dia menilik kepada alam ini, maka terhasil baginya musyahadah tadi. Yang kedua adalah mujtahid yang arif, yang mana dia melihat kepada pencipta, ya. Dia terus merujuk melihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang mewujudkan segala makhluk-makhluk ini daripada adam wujud menuju kepada wujud, ya. Daripada tiada wujud muncul kepada alam wujud adalah dengan kekuasaan pencipta. Maka ini adalah dikategorikan, diistilahkan sebagai golongan mujtahid arif. Ini mereka tu ma'rifat, mengenal kepada penciptanya yang menciptakan sesuatu daripada tiada kepada ada, ya. Dan kategori yang ketiga tadi, yang mana dia tiada memandang kepada alam, ya, dan tiada diketahui ijadnya, tetapi ia mengambil dalil atas alam ini dengan penciptanya. Ini adalah sahib musyahadah. Dia melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa memandang, musyahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap ahwal keadaannya. Manakala yang keempat itu, setelah dia menempuh tilikan, pemerhatian, dan setelah mendapat berbagai-bagai khabaran, maklumat, ya, daripada nas, daripada dalil, maka daripada hasil tilikannya itu mencapai dia kepada fana, ya, setelah pengkajiannya yang rapi, maka itu yang dinamakan sebagai sahib kasyaf dan tauhid. Ini sempurna
penghasilan musyahadahnya dan pemahaman pegangan tauhidnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan sesiapa yang terbimbing pemandangan daripadanya dengan perantaraan karatan hatinya, ini hati itu berkarat, tak nampak, nak melihat Allah menerusi makhluk pun tak nampak, nak melihat terus kepada pencipta pun tak nampak, ya, tak ada jalan baginya. Ini disebabkan kekaratan hati, sehingga dia tidak dapat memandang kepada segala nur-nur asar penciptaan ilahi tadi, ya. Dan seterusnya kata Syekh apa? Wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil asari, dan terhijab darinya, dan ia didinding oleh segala matahari ma'rifat, ya, surya-surya mentari ma'rifat terhijab daripadanya. Dia tak nampak, tak dapat pengenalan yang sempurna tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan apa? Disebabkan awan kabus alam-alam kebendaan ini, ya. Maka ia adalah orang yang kehairanan. Dia melihat alam, dia tengok, oh hebat, dia takjub dengan alam. Dia nampak, oh benda ni hebat, oh, benda ni jadi macam ni. Dia tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nampak takjub itu tertumpu kepada al-kaun tu. Dia nampak, oh menakjubkan sungguh benda ni. Dia tak nampak Allah Taala, dia nampak kat benda tu. Kan itu al-kaun itu adalah zulmat, ya. Bila dia terpandang takjub dia dengan sesuatu yang ada pada al-kaun, pada makhluk, menzulmatkan hatinya daripada melihat kepada kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tapi sebaliknya, kalau kita memandang kepada al-kaun disertai dengan musyahadah, sebab tu nak melihat kepada makhluk ni dengan pandangan mata kepala, perlu disertai dengan pandangan mata hati, barulah terhasil, ya, musyahadah ihsan, ya, seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ia adalah orang yang kehairanan, ya, orang yang terhijab daripada melihat kudrat Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan dia melihat kepada makhluk tadi, ya. Maka ia adalah orang yang kehairanan dalam segala kegelapan yang ada, ya. Zulmat tu ada pada segala al-kaun, ya. Apabila kita tumpuan pandangan mata kita hanya kepada al-kaun tanpa melihat dengan mata hati kepada syuhud ilahi, maka al-kaun itu adalah sumber kegelapan, zulmat untuk hati kita. Maka ia adalah orang yang kehairanan dalam segala kegelapan yang ada pada segala makhluk yang jahil terhadap penciptanya. Yang demikian adalah puncak segala kerugian dan kepala kejahatan yang melampau, ya. Jadi ada beberapa kategori martabat, ya, dalam orang-orang yang ahli syuhud, ahli yang memandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, ya. Kata Syekh At-Tusi radhiyallahu anhu, keadaan segala martabat orang yang ahli syuhud dalam wujud ini ialah, yang pertamanya, antaranya mereka memandang kepada nur al-haq ta'ala terlebih dahulu. Dia terus memandang kepada nur Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka adalah orang yang mengambil dalil terhadap pencipta. Ini muassir, yang memberi bekas, memberi kesan, ya. Asar itu kesan, bekas, ya. Bukan bekas simpan air itu, bukan. Bekas yang terkesan, berbekas. Maksudnya kadang kita mungkin kita ingat bekas macam mangkuk, bukan, ya. Bekas itu maksudnya berbekas, berkesan, ya. Kesan-kesan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, atas makhluk ni dapat kita lihat pada segala penciptaan yang di langit dan di bumi, ya, pada segala tumbuh-tumbuhan, pada segala haiwan, ya. Kalau tak nak tengok kepada manusia, tengok pada yang selain daripada manusia pun ada segala kudrat Allah Subhanahu Wa Taala di situ, ya. Jadi orang yang memandang kepada nur al-haq ta'ala terlebih dahulu, dan mereka adalah orang yang mengambil dalil terhadap pencipta dan atas yang dicipta, ya. Asar itu adalah yang dicipta, ya. Muassir, pencipta. Jadi segala asar-asar, kesan-kesan yang dapat kita lihat pada segala makhluk dan kainan ini adalah kesan daripada penciptaan, muassir. Yang keduanya, antaranya mereka memandang kepada nur al-haq ta'ala, kemudiannya, dan mereka ialah orang yang mengambil dalil
pada yang dicipta terhadap penciptanya, iaitu sekalian golongan orang awam yang menilik perbuatannya. Dan yang ketiga, antara mereka memandang kepada Nur Al-Haq Ta'ala dalam alam, dan mereka adalah orang yang memandang kepada segala sifat perbuatan Allah. Jadi dia dalam melihat kepada alam ni, dia memandang dengan basirahnya, dengan mata hatinya itu, melihat kepada af'al Allah. Ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan, memberi sihat, ya, menghidupkan, memberi rezeki, bagaimana Allah Taala menyempurnakan, ya, bagaimana Allah mengaturkan. Dia memandang Allah Taala pada makhluk tadi, ya, maka dia akan dapatlah, ya, makrifat itu. Dan yang keempat, antara mereka memandang Nur Al-Haq Ta'ala kepada alam ini, dan mereka yang memandang itu sentiasa tajalli Al-Haq Ta'ala. Maka ia tiada memandang segala benda-benda alam ini, dia sentiasa melihat tajalli Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada segala penciptaan alam ini. Pandangan matanya itu mungkin nampak kepada alam ini, tapi pandangan mata hatinya terus tertumpu kepada Ilahi. Dan tak kala hati itu ada dua muka, maka satu muka berhadap kepada Tuhannya dan satu muka lagi berhadap kepada dirinya. Maka hijab bagi menuntut Tuhan itu dari sudut pandangannya kepada dirinya. Ini apabila kita melihat dengan pandangan diri, pandangan mata kita tu, ataupun dengan pandangan mata hati kita tu, kita melihat kepada diri kita, maka itulah yang akan menghijabkan diri kita tu daripada melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini apabila kita melihat kepada diri kita, maksudnya kita hanya mementingkan keakuan kita, melihat kepada keakuan kita, maka kita tidak akan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hijab bagi menuntut Tuhan itu dari sudut pandangannya kepada dirinya, dan bergelumangnya ia beserta segala adat tabiatnya. Ini segala keakuan diri, kehendak, kemahuan diri itu disempurnakan, ya? Tapi dia tidak melihat kepada segala kehendak, kemahuan, tuntutan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah letakkan ke atasnya, itu tidak diperhatikan. Maka itulah yang akan menghijabkannya daripada memandang kepada makrifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hijab itu bersandarkan kepada yang dihijabkan itu. Wallahu taala a'lam wa 'ilmuhu atam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kefahaman, manfaat daripada hikmah yang kita pelajari pada malam ini, supaya dalam kita menghadapi kehidupan kita bersama-sama dengan al-kaun, dengan makhluk ni, kita sertakan hati kita itu dengan melihat kepada kebesaran ilahi padanya, ya, atau sebelumnya atau sesudahnya. Maka itulah yang akan menghasilkan makrifat di dalam hati kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi manfaat untuk diri saya dan tuan-tuan, untuk ambil manfaat daripada hikmah ini. Mudah-mudahan apa yang baik itu dapatlah kita amalkan dan kita sampaikan kepada sekalian ahli keluarga kita, rakan-rakan kita dan saudara-mara kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada apa-apa soalan nak tanya? Jadi al-kaun itu diibaratkan sebagai kegelapan pada madhi, pada hal dan pada mustaqbil. Maksudnya daripada dulu lagi dia dah memang bersifat zulmat. Sebab apa? Dulu dia ada wujud, maka dia dah memang gelap daripada tak ada, kan? Hal pun dia adalah bersifat zulmat. Sebab apa? Bila kita memandang kepada makhluk, dia akan menterbalikkan pandangan mata hati kita tu sehingga kita tak nampak melihat kepada Allah. Maka ia juga disifatkan sebagai zulmat. Sebab apa? Dengan kita memberi tawajuh tumpuan kepada makhluk, terhijab pandangan kita daripada melihat kepada Al-Khaliq, kan? Maka itu juga disebabkan keadaannya yang zulmat itu. Mana dia bersifat zulmat hingga menyebabkan hati kita tu gelap daripada melihat kepada nur pencipta.
Begitulah juga hal keadaannya dalam mustaqbil. Mana selama-lamanya dia sentiasa dalam keadaan zulmat. Dia tidak akan memberikan kepada makrifat kepada Allah kalau kita hanya memandangnya tanpa dengan disertai basirah musyahadah pandangan mata hati. Jadi maksud daripada hikmah ni ialah supaya kita memandang kepada makhluk ini disertai dengan pandangan mata hati, musyahadah. Kalau tidak, samalah pandangan kita macam orang awam lah tengok makhluk, kesan, oh hebatlah benda ni, oh menakjubkanlah itu, kan? Kita hanya takjub dengan al-kaun tanpa kita melihat kepada yang menciptakan al-kain itu, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan. Yang menciptakan segala makhluk-makhluk tadi. Faham? Ada apa-apa lagi soalan? Ada nak tanya apa-apa? Cikgu boleh? InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi faham. Kalau tak faham, insyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita pencerahan, supaya kita dalam kita melihat kepada makhluk ini sertakan dengan melihat Allah. Betul? Ulul albab tu orang-orang yang berakal itu, allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ini di samping mereka berzikir kepada Allah Taala dalam keadaan berdiri, duduk, baring, berzikir ingat Tuhan, tapi di samping tu dia berfikir, wa yatafakkaruna. Ya, mereka berfikir. Mana berfikir tu melibatkan dengan nazar, pandangan mata hati, pandangan batin yang menghadirkan maknawi, pemahaman, ya. Barulah kita akan nampak Allah Subhanahu Wa Taala di sebalik segala sesuatu penciptaannya, ya. Bukan melihat nampak zat Allah Taala, tak boleh ya, dengan mata kepala kita di dunia ni, di akhirat nanti insya-Allah, ya. Mudah Allah Subhanahu Wa Taala kita taufik. Doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma. Allahumma ahyina bihayatil 'ulama wa amitna bimauti syuhada. واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, berada di sekian ilmu bermanfaat yang telah disampaikan oleh